Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah yang berada di luar sana, walau di mana saja berada. Apa khabar semuanya sayang-sayang Mak Jah? Alhamdulillah, Mak Jah sentiasa mendoakan anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah di luar sana, walau di mana saja berada. Mak Jah sentiasa mendoakan semoga anak-anak Mak Jah berada di dalam keadaan sehat walafiat, diperbanyakkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Jadikan anak-anak diam tak diam dah masuk minggu ke minggu sehinggalah kita bersua kembali ya. Bukan bersua kembali lah kan, sebab apa kita tak pernah jumpa. Cuma Mak Jah dapat berkongsi cerita je dengan anak-anak Mak Jah di luar sana. Kalau jumpa dekat luar tu, tegur-tegur je Mak Jah. Mak Jah ni muka nampak sombong, tapi sebenarnya hati ada bunga. Cair hati Mak Jah ni, cair, orang kata penuh dengan sifat keibuan. Jadi Mak Jah sangat-sangat berterima kasih pada anak-anak yang sentiasa menyokong Mak Jah daripada dulu sampai sekarang, tak jemu-jemu mendoakan Mak Jah sekeluarga. Terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah yang membalas budi anak-anak yang sentiasa support Mak Jah. Terima kasih sayang-sayang Mak Jah. Mak Jah tertarik tau dengan cerita misteri ni. Mak Jah tengok orang lain punya YouTube, baca. Jadi Mak Jah tertarik cerita dekat office. Cerita hantu dekat office anak-anak. Apa yang Mak Jah nak ceritakan? Cerita seram di pejabat. Cerita seram sebenarnya dekat pejabat ni lagi banyak cerita seram tau. Bukan dekat hutan aja anak-anak, dekat pejabat. Pasal apa? Mak Jah teringat dulu Mak Jah ada seorang kawan, dia kata pejabat dia ni berhantu. Mak Jah kata, ish, betul ke? Pejabat dia tu tengah-tengah bandar. Memang orang kata betul-betul tengah bandar. Jadi Mak Jah kata tak percayalah. Dia kata bukan pasal apa tahu anak-anak. Pasal pejabat dia ni, dia kerja dengan kita tak nak ceritalah kan. Tapi pejabat dia ni bukan sebab tapak tu berhantu. Sebab dalam pejabat dia tu macam orang banyak hantar sihir tau. Hantar benda yang tak elok. Sebab apa? Sebab dia ni bekerja dengan satu badan yang katalah dia ni luluskan ini kan. Banyak permintaan ni dia yang tukang luluskan, atau dia yang pantau apa-apa semua. Jadi banyak orang yang macam tak puas hati dengan diorang ni. Jadi diorang hantar macam-macam benda-benda tak elok. Jadi dia kata kadang-kadang lepas maghrib boleh nampak pocong. Dia kata pocong kat sana. Lepas tu selalu ada benda-benda macam tu. Dia kata dah jenuh dah ustaz ni buang kan. Kadang dia kata ustaz pun macam yelah, bila dah orang kata dah terlalu banyak gangguan tu, dia orang panggil ustaz pun apa ni pagar apa semua. Tapi benda tu berulang balik. Kerana apa? Kerana benda ni dihantar oleh orang yang tak puas hati. Jadi sebab itulah pejabat dia ni berhantu. Dia kata memang dia takkan stay back. Malam-malam memang dia takkan buat apa kerja overtime. Jadi itu cerita dia.
Mak Jah punya suami pun dekat pejabat dia dulu pun dia pun memang banyak gangguan. Dia kerja dekat KL lah kan. Masa tu kami duduk kat KL. Masa tu dia kata banyaklah cakap benda jatuh lah, dengar orang buka pintu lah. Sebab apa? Suami Mak Jah ni dia ni ada shift. Jadi bila shift malam, kadang-kadang kawan tak sampai lagi, dia seorang-seorang. Memang ada gangguan. Jadi memang tak heran tau kalau pejabat-pejabat ni memang berantu. Tapi yang menariknya ni, Mak Jah nak cerita dua kisah ni. Kisah dekat pejabat budak perempuan ni. Dua-dua budak perempuan. Kisah yang pertama ni berlaku kepada seorang budak perempuan ni yang dia menggelar diri dia Farah. Tapi sebenarnya itu bukan nama betul dia. Itu nama samaran dia. Okey. Dia si Farah ni, kita gelarlah dia Farah ya. Dia Farah ni kerja dekat pejabat lah. Tapi dia tak ceritalah pejabat tu pejabat mana kan. Dia kerja pejabat seperti biasa. Kerja pejabat ni kadang-kadang banyak kerja, kadang-kadang tak ada kerja. Jadi nak jadikan cerita, pada hari kejadian berlaku dia banyak kerja. Jadi dia terpaksa stay back. Banyak kerja lah menimbun. Kerja tu pula kena dibuat cepat sebab apa, due date dia dah sampai kan. Dia terpaksa stay back. Jadi budak Farah ni, dia ni pun biasalah dia terpaksa stay back hari tu, buat kerja dia apa semua. Jadi dalam biasa pukul 6, pukul 5.30 kawan-kawan tengok aja kawan-kawan seorang-seorang dah balik kan. Tinggal dia seorang je kat pejabat. Lepas tu dia pun start lah nak tunggu maghrib dululah dia kata kan. Tunggu maghrib, dia pun solat maghrib, lepas tu disambung baliklah kerja apa yang dia sepatutnya buat. Dia pun buat kerja dia. Selepas maghrib tu, di samping tu, sebab dia ada, yelah bila kita seorang, orang semua dah balik, tinggal kita seorang, kita ada perasaan takut tau anak-anak. Kita rasa macam tak ada kawan kan. Jadi dia pun pasang dekat phone dia tu pasang ayat-ayat zikir. Dia dengar sambil dia buat kerja, dia dengar ayat-ayat zikir tu. Tengah sedap dia buat kerja. Tengah apa kata orang tu, tengah leka dia buat kerja apa semua, tiba-tiba dia terdengar pintu bilik dibuka. Pintu bilik dia kan, dia dengar dia bunyi macam tu lah, orang buka pintu kan. Tak, balik tutup balik. Dia pun pelik. Dia pun jenguk lah ke belakang macam tu kan. Macam kita, kalau kita dengar bunyi pintu, kita mesti nak jenguk siapa yang datang. Dia jenguk. Dia ingatkan Pak Gad. Biasalah Pak Gad memang dia kadang-kadang dia akan ronda, dia tengok siapa dah balik, apa masalah kan. Tapi dia tengok, bila dia tengok macam tu, tak ada orang. Okey, tak apalah, dia pun tak kisahlah. Sebab dia kata malas nak layan perasaan tu. Dia pun sambil tu buat lagi kerja. Dia buat kerja. Dia tengok tak ada orang. Okey, tak apa, dia buat. Dia pun cepat-cepat buatkan kerja. Maklumlah perasaan tu, orang kata tak berapa selesa kan. Takut kan dia. Macam kita takut kan. Jadi tak berapa selesa lah perasaan kita tu. Kita buatlah cepat-cepat. Macam kalau Mak Jah lah, kalau pukul 12 malam, pukul 1 tengok TV, memang macam tu lah rasa perasaan tu. Cepat-cepat nak tutup TV, ambil air ke apa, terus masuk bilik. Jadi si Farah ni pun cepat-cepat dia buat kerja. Dia buat kerja. Lepas tu dah habis kerja dia. Wah, dia pun happy lah kan. Dah habis kerja dia. Dia pun dah nak tutup lah fail apa semua, kemaskan bilik. Dia pun nak keluar lah kan. Sekali apabila dia nak melangkah keluar, dia dengar bunyi. Bunyi buka pintu lagi. Dia pun macam, siapa ni kan? Siapa buka pintu ni? Dia pun pandang lah. Tengok tak ada orang. Lagilah dia cuak kan, dah 2 kali dah. Tak apalah, dia malas nak layan. Dia pun cepat-cepat angkat beg dia. Tak sempat nak tutup zip. Beg perempuan kan ada zip apa, tak sempat. Angkat cepat, pergi dekat board apa, switch tu kan, switch lampu, aircon apa semua. Dia tutup semua tu, tutup kipas apa semua. Dia cepat-cepat tutup semua ni. Tiba-tiba anak-anak, dia terdengar bunyi hentakan.
Bam! Kuat, hentakan yang kuat di bilik bos dia. Bilik pintu bos dia tu, pintu bilik bos kita kan, kalau pejabat bos dia ada specialkan bilik dia, ada pintu dia special lah, dia seorang kan. Dia dengar bunyi hentakan pintu bilik bos dia kuat tau, boom, macam tu. Dia terkejut, anak-anak dia panik tau. Memang dia takut sangat. Pasal apa? Dia terfikir. Memang dalam hati kita akan terfikir pasal apa? Bos dia tak ada. Bos dia dah balik. Semua orang tak ada dalam pejabat. Siapa yang hentak pintu bilik bos tu kuat-kuat? Pasal bilik bos ni pula memang dia tahu. Dia kalau dia balik, bos tu balik kerja, bilik ni sentiasa berkunci. Kalau orang tak ada. Pasal apa? Bilik bos ni banyak fail-fail yang sulit kan. Jadi memang sentiasa berkunci. Tidak akan boleh dibuka. Jadi dia pun panik. Siapa pula ni kan? Dia memang sangat-sangat takut masa tu. Dia pun tak peduli dah. Dia pun cepat-cepat nak keluar. Apabila dia nak keluar, dia tercium bau wangi, anak-anak. Jam. Bulu roma dia dah naik dah. Dia tercium bau wangi tau. Bau yang sangat wangi. Bau perfume ataupun bau bunga yang dia tak pernah cium sebelum ni. Wangi bau tu. Lepas tu dia dah tak sedar hati dah. Dia ni pula sifat ingin tahu dia kuat. Pasal apa? Bila bau wangi tu memang kita nak pandang lah kan. Sebab apa? Sekarang ni lampu pejabat tu semua dah tutup. Yang ada tinggal cahaya sama-sama aje. Pasal apa? Cahaya tingkap daripada luar. Luar kan jalan raya. Jadi adalah lampu dekat luar tu, dia masuk lampu ke pejabat tu ada sama-sama aje. Jadi dengan keadaan bau yang sangat wangi yang dia tak pernah cium, semangat sifat ingin tahu dia tu nak pandang juga ke tempat bos dia tu, ke tempat pintu bos yang bunyi hentakan kuat tu kan. So dia pun toleh. Masya Allah, anak-anak, alangkah terkejutnya dia. Anak-anak, dia tak boleh buat apa dah. Dia menggigil kaku, lutut dia terasa lemah. Dia rasa dah terawang-awang kan. Biasa kita kalau terlampau takut kita jadi macam tu. Sebab apa, anak-anak? Sebab dia nampak satu lembaga perempuan pakai baju putih yang dah lusuh macam jubah tu kan, tapi dia dah lusuh, dengan rambut yang panjang sampai mencecah ke lantai. Dia pun jadi si Farah ni, dia memang dah kelu dah, tak boleh nak cakap apa dah. Dia dah panik betul-betul, dah lemah, longgar semua lutut dia. Dia pun kuatkan semangat dia pandang juga, tengok muka lembaga ni. Bila dia tengok, anak-anak, alangkah kejutnya Farah ni, kerana muka lembaga ni macam kena toreh tau. Macam pisau yang ditoreh banyak-banyak macam tu, berdarah-darah, anak-anak. Bayangkanlah, si Farah ni yang seorang macam tu, dia kaku macam tu, sehingga kan beg tangan yang dia pegang tadi tu, yang dia tak sempat nak zip tadi, terjatuh ke lantai. Apabila beg tangan dia jatuh ke lantai, baru dia tersedar macam tu kan. Jadi dia terpaksalah ambil barang-barang yang dah jatuh ke lantai tu. Dia pun pergi orang kata menundukkan diri dia, nak kutip segala, yelah ada bedak, compact powder dia, lipstick dia, celak dia semua, untuk masukkan balik dalam beg tu. Beg tu dah terjatuh kan, barang-barang tu dah jatuh. Sambil tu dia kutip, anak-anak, dan mata dia membongkok kan. Mata dia memandang juga ke arah pintu bilik bos tu, dan dia pandang. Masa tu dia ternampak rambut yang terjuntai tu tadi dekat lantai, anak-anak. Dia ternampak rambut tu. Dia tak boleh tahan, dia terlalu takut. Dia cepat-cepat ambil barang tu, masukkan dalam beg, berlari terus keluar.
Oh, dia rasa lega, dia berlari terus keluar. Lepas tu apa lagi anak-anak, dia pun pergi ke parking kereta, start kereta, dia pun balik rumah. Okey, dia pun balik rumah, balik rumah, sampai dekat rumah, Farah ni dia duduk seorang. Rumah dia 2 tingkat. Jadi bila dia pun baliklah ke rumah, dia balik ke rumah, sampai rumah, buka pintu apa semua, letak beg tadi dekat atas kan rumah kita ada ruang tamu kan, letak beg dekat atas meja tu. Dia pun pergi ke bilik air. Dia pergi ke bilik air kejap, lepas tu dia teringat dia nak ambil sesuatu dari dalam beg dia. Dia pun keluar balik, dia ambil beg tu, dia buka. Alangkah terkejutnya anak-anak. Kerana apa? Bila dia buka je handbag dia, semerbak bau yang dekat pejabat tu keluar aroma dari dalam beg tu anak-anak. Bau wangi yang macam bunga, perfume tu yang kuat sampai menusuk ke hidung dia. Dia panik, dia tengok apa yang ada dalam beg dia. Dia nampak ada beberapa helai yang rambut dekat dalam beg dia. Benda tu ikut dia sampai ke rumah anak-anak. Dia letak beg dia. Dia pergi bilik air, dia mandi, dia ambil wuduk, dia solat. Solat isyak. Lepas dia solat, lepas tu dia tak mau fikir pasal beg tu. Dia pasang ayat Quran, sebab dia ada yang plug tu kan, plug ayat Quran tu, zikir apa semua, dia pasang dekat bilik tidur dia. Dia tak mau fikir semua. Dia pun tidur anak-anak. Dia tak mau fikir lagi benda tu. Jadi itu cerita si Farah ni. Sampai situ je cerita dia. Jadi Mak Jah rasa mungkin besok pagi tu dia bangun, mungkin tak ada apa-apa berlaku. Kerana kejadian tu berlaku pada malam tu saja, dan Farah ni pun semangat dia agak kuat juga. Itu kisah si Farah ni. Cerita yang kedua ni dia dekat pejabat juga. Tapi ini lain sikit pejabat dia, kerana budak perempuan ni dia tak cerita nama dia. Dia kerja sebagai PA. PA tu kita tahulah, personal assistant kepada seorang tokoh Cina. Bos dia ni Cina kaya raya, jutawan. Jadi dia ada satu pejabat. Pejabat budak perempuan ni, dia ni terletak dia dekat kilang-kilang dia lama lah. Macam kalau dekat satu area tu, area ni dia jauh daripada town. Dia dekat kilang-kilang. Dia banyak kilang-kilang lama, bengkel-bengkel lama, kilang. Dia di situ, pejabat dia dekat situ. Jadi maknanya dia agak terpencil. Jadi itulah apa nama pejabat budak perempuan ni. Dia bos ni, dia pun tak cakap apa bisnes bosnya, tetapi budak perempuan ni dia kerja sebagai personal assistant. Dan dia kata di dalam pejabat dia tu tak ramai pekerja. Dia cuma ada dia seorang dan juga seorang kerani perempuan Cina. Ini je 2 orang aja. Jadi kita fahamlah, mungkin tak tahulah apa bisnes bos dia ni, mungkin tidak memerlukan banyak pekerja. Tetapi dia kata, dia gambarkan pejabat dia ni, ruang tempat dia kerja tu, dia tak cakap pun dia ada bilik-bilik. Tapi dia ada satu ruang dia bekerja tu betul-betul menghadap ke store. Jadi kita tahu dekat dalam office ni ada store. Dia kata pejabat ni tingkat 1. Jadi dia kata store ni agak misteri sikit anak-anak. Kerana apa? Kerana store ni jarang dibuka. Kalau ada sesuatu yang dia orang nak ambil, entah apa benda yang disimpan kat situ, ada benda yang dia orang nak ambil balik, baru dibuka. Jadi store ni sentiasa ditutup dan juga sentiasa tidak dipasang lampu, dikelap. Okey. Jadi budak perempuan ni kerja, ini ruang kerja dia menghadap ke store. Gitu. Dia kata dalam office ni dia ada meja, itulah kerani perempuan Cina tu. Dalam office ni biasalah anak-anak, kalau
orang-orang Cina, kepercayaan orang-orang Cina dalam pejabat diorang ni, diorang ada banyak patung. Itu kepercayaan diorang lah, keagamaan diorang. Patung macam ni, patung ini feng shui dia lah. Diorang banyak kepercayaan dia. Ini untuk umur panjang, yang ni untuk murah rezeki. Sebab Mak Jah selalu juga tengok opis-opis Cina ni kan, kadang-kadang producer kita pun ada yang macam tu. Banyak kepercayaan diorang ni, tok okong ini dia ada. So jadi budak perempuan ni dia tak ambil pot lah, sebab dia dah biasa menengok benda-benda macam tu. Jadi dia kata setiap hari dia akan ada cleaner perempuan Cina juga, yang setiap pagi dia akan datang bersihkan pejabat, buang sampah. Jadi dia kata kalau cleaner ni datang, jadi budak perempuan ni seronok lah, happy lah dia, kerana dia ada kawan. Asuh lah, dia panggil asuh kan. So dia kata satu hari tu, dia kata bila asuh ni datang buat kerja dia kemas semua, bersihkan ini, tiba-tiba dekat bilik stor ada sesuatu benda jatuh yang agak kuat. Bunyi macam tu. Asuh ni muka dah panik dah. Muka dia dah macam pucat dah. Tapi budak perempuan ni relax je. Lepas tu budak perempuan ni macam pelik lah, kenapa muka tiba-tiba muka asuh ni macam pucat je. Dia tanyalah, kenapa cik? Dia kata tak ada apa-apa, dia kata. Lepas tu dia cakap dekat budak perempuan ni, you jangan takut. Dia kata ini biasa. Dia nak bagi budak perempuan ni sedar hati. Ini ada benda tumpang, dia kata. Dia cakap macam tu. Budak perempuan ni cakap tak apalah, saya dah biasa dah asuh. Dia kata kalau saya kerja kadang-kadang ada bunyi orang ketuk pintu, bunyi pintu buka, bunyi benda jatuh, bunyi tapak kaki berjalan. Itu saya tak takut lah, sebab itu saya sudah biasa. Tak apalah, dia kata. So dia pun kejadian tu dari hari ke hari macam itulah rutinnya kan. Jadinya pada suatu hari nak jadikan cerita, pada satu hari ni budak perempuan Cina Kerani tu dia tak datang kerja. Dia tak datang kerja. Sebab apa? Dia ambil emergency leave, mak dia sakit. Jadi yang ada hanyalah di office tu budak perempuan ni seorang aja. Dia seorang je dekat office. Budak perempuan ni pula, dia ni suka selfie. Biasalah anak-anak kan, budak-budak muda zaman sekarang. Sebab dia seorang dekat pejabat, tak ada orang. Dia selfie, dia TikTok. Itu hobi dia lah. Kalau dia tak ada, dah habis kerja, dia akan selfie. Dia carilah pot mana yang cantik, dia selfie. Dia hantarlah dekat boyfriend dia. Dia ada boyfriend. Jadi nak dijadikan cerita tu, bila budak Kerani tu tak datang kerja, dia tinggal seorang. Jadi apa dia buat? Bos dia pula tak datang kerja, tak masuk pejabat masa tu kerana bos dia dekat outstation. Jadi dia seorang diri dia lah. Dia pun selfie. Bila dia nak selfie ni, dia pergi, mestilah kita selfie, kita nak cari pot yang cantik kan. So dia usah nak selfie kat mana yang cantik ni. Tiba-tiba dia nampak satu pot cantik dekat mana tau? Dekat store. Dekat yang Mak Jah kata yang pintu yang store tu, membelakang tu, dia nampak dekat situ cantik. So dia pun selfie. Anak-anak tahu, bila dia nak selfie saja, dia nampak dekat kamera dia anak-anak. Dia nampak apa kan? Dia nampak apa anak-anak? Dia nampak satu lembaga lelaki, badan sasa, pakai baju warna peach, tengah berdiri macam tu, tetapi tak ada kepala anak-anak. Bayangkanlah budak perempuan ni punya takut. Masya Allah, dia punya takut sampai lutut dia terketar, tangan dia terketar, nafas dia laju. Takut macam tu sampai kan dia terlepas telefon dia. Dia rasa macam melayang-layang kepala dia anak-anak. Dia tak tahu nak buat apa. Dia sangat takut. Dia terus pitam. Dia tak sedarkan diri lepas tu.
Dia cuma sedar balik pada keesokan hari apabila bos dia masuk pejabat, tengok-tengok budak perempuan ni dekat mana? Dekat sofa. Dia punya takut anak-anak sampai pingsan. Itu adalah hari yang paling menakutkan budak perempuan. Dia kata pejabat bos dia ni, ada bilik bos dia ni memang sangat-sangat menakutkan. Kerana apa? Dia kata dia pernah cuci bilik bos dia ni, memang dengan ada yang patung yang diorang semayang tu, dan ada dia terjumpa satu box yang bila dia nak buka, tapi cleaner tu kata jangan buka ini box lah. Dia kata apa? Sebab dalam box tu ada darah kambing. Darah kambing ni dia ganti setiap minggu. Jadi kenapa darah kambing tu ada di bilik bos tu? Siapa tahu jawapannya? Mak Jah rasa Mak Jah tahu, kerana itulah jawapannya. Sebab itulah dalam dunia ni anak-anak, kita tidak keseorangan. Kita harus berhati-hati. Kita kena jaga diri kita dan jangan leka, sebab ada yang memerhatikan kita setiap masa.